Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi, kepada semua, warga Lima Suria. So, bertemu kembali kita pada minggu ini. So macam mana, how's your holiday? Okey ke? Holiday? Weekend? Macam mana dengan weekend korang? Okey ke? So, saya harap everything is going to be okay. But it's okay to not be okay. Cuma pandai-pandai korang lah ya untuk membahagikan masa dengan betul. Okay, so hari ini kita akan flip classroom dengan 5Z. So 5Z akan online, so korang akan flip classroom. So saya akan sambung kepada kita punya next. Hari tu sebelum ni kita dah belajar sedikit berkenaan electrolysis dalam keadaan molten, in a molten state. So next apa yang saya akan ajar korang adalah electrolysis yang berlaku bagi aqueous solution. Okay, so saya share screen dulu. Okay, so basically yang korang akan belajar berkenaan aqueous. Okay, aqueous dia berbeza dengan molten state. Molten state dia lebih senang sebab dia direct. Kenapa dia lebih senang? Sebab dia hanya melibatkan satu cation dan satu anion. Betul. So that cation dan anion akan discharge. So anion akan discharge, release electron. Cation akan discharge, receive electron. Okay, masalah yang berlaku adalah apabila di aqueous solution. So di dalam aqueous solution, kenapa berlaku masalah pada aqueous solution? Okay, contohnya begini. Okay, two types of cation dan two types of anion akan muncul. Sebab apa? Bila ada aqueous solution, kita bermain dengan air, H2O. H2O memberikan H plus dan juga OH minus. Okay, so bila penambahan berlaku dengan H plus dan OH minus, so maksudnya total semua cation yang akan ada nanti adalah 2 dan anion yang akan hadir adalah 2. So contoh, saya recall balik macam mana solution aqueous berlaku. Okay, so contoh dalam dilute potassium iodide, so kita ada potassium K+, kita ada iodide iaitu I-. Okay, ada I-. So apabila ia adalah dilute, which is means solution, okay, dia adalah solution, so ada air. So air akan memberikan the presence of the hydrogen ion dan juga hydroxide ion. Okay, so ada berapa cation kat sini? Kita ada K+ dan kita ada H+, 2 cation. Berapa anion yang ada? I- dengan OH-. Faham? Okay, next, sodium chloride. Okay, so dalam sodium chloride, okay, concentrated tu which is mean solution lah. Okay, so kita ada Na+, Na, sodium ion. Lepas tu kita ada chloride ion. Okay, H2O akan bagi H+ dan juga OH- di sini. Okay. Kita buka yang ni ya. Tu dia. Okay, so kita ada mana bukan pensel I. Okay, ni kita ada K, ni kita ada kat sini kan. Okay, so kita ada Na+, Cl-, kita ada H+, OH-. Maksudnya kat sini, okay, anion dia berapa? Okay, kita ada 2, which is mean Cl- dan juga OH-. Betul? Okay, kita ada cation pun, kita ada 2, iaitu Na+ dan juga H+. Okay, so next, copper to sulfate solution. Ada solution, it's not molten. Kalau molten dia akan sebut molten copper to sulfate. Okay, so kalau solution which is mean kita ada Cu2+,
kita ada SO4 minus. Solution air, which is mean dia bagi H plus dan juga OH minus. So ada berapa? Total 4 ion yang ada, which is mean 2 cation, 2 anion. Okay, next, hydrochloric acid. Okay, tak kisah sebenarnya concentrated ataupun solution ke apa, as long as dia adalah solution. So dia akan ada 4 ion yang ada, which is mean H plus, Cl minus. Okay, ni H plus ni daripada acid. Okay, H plus ini daripada air, kebetulan benda yang sama. Okay, Cl minus dengan OH minus. So, tapi dalam kes ini ada 3 je lah jenis yang ada, which is mean cation kita ada 1 je lah, iaitu H plus. So, tak jadi masalah lah. Okay, cuma anion ni ada 2. Okay, anion akan jadi 2, which is mean Cl minus dan juga OH minus. Okay, kenapa saya kata masalah? Sebab bila ada 2 untuk anion, bila ada 2 untuk cation, okay, masalahnya adalah, kenapa masalahnya? Acana masalah dia. Okay, masalahnya adalah kita nak pilih siapa? Bila kita ada 2 anion, siapa yang kita pilih untuk release elektron? Bila kita ada 2 cation, siapa yang kita akan pilih untuk receive elektron? Faham? Sebab tu saya kata benda ni untuk aqueous, kenapa dia akan lebih complicated sedikit, sebab dia kehadiran 2 anion dan 2 cation, which is mean macam mana penentuan kita nak menentukan anion mana yang akan terpilih dan cation mana yang akan terpilih. Itu ada cara-cara dia. Okay, so dalam nak menentukan siapa yang terpilih, siapa yang tak terpilih, senang sahaja ceritanya. Iaitu kita pergi kepada factor, sebab itu korang akan belajar factor affecting the selective discharge ion. Maksudnya faktor-faktor yang akan menentukan ion-ion yang pemilihan ion untuk dinyahcaskan. Okey, pertama saya nak bagi tahu korang konsep dulu. Okey, apa-apa faktor ni sebenarnya, semua faktor-faktor ni adalah, semua faktor-faktor ini, okay, kita ada 3. Okay, semua faktor-faktor, okay, kita ada anion untuk penentuan, faktor penentuan anion, dan kita ada faktor penentuan cation. Okey, apa yang saya nak beritahu adalah ketiga-tiga faktor ini sebenarnya, okey, tiga-tiga ni sebenarnya yang berbeza ni sebenarnya hanya melibatkan anion. Okay, so anion ada 3 lah. Pertama, the value of standard electrode potential, which is the value of the E node value. Kita akan tengok nanti macam mana. Kedua, the concentration maksudnya nilai concentration electrolyte itu pun mempengaruhi the concentration of electrolyte. Okay, dan yang ketiga adalah types of electrode. Okay, so ini faktor-faktor yang akan penentuan anion discharge, the anion discharge at the anode. Okay, untuk cation, saya tekankan korang, tolong ingat, untuk anion kita akan pakai 3 faktor ini. Tapi untuk cation, kita tidak akan ada faktor. Kita akan sentiasa menilai, apa yang kita akan nilai? The E node value. Kita akan sentiasa tengok E node value untuk cation. Untuk anion ni je kita kena, certain hal kita kena consider 3 faktor ini. Okay, the E node value, the concentration of electrolyte, type of electrode, pemilihan untuk dekat anion. Untuk cation, kita akan sentiasa tengok the E node value of the cation. Kena pandai lah. Kalau yang tu, kalau the E node value yang dekat anion, mana pun aku? Okay. The E node value untuk anion ni maksudnya refer kepada E node value anion. Yang ini the E node value untuk cation. Okay. Untuk cation, sentiasa tengok the E node value. Okay. Untuk anion, sentiasa tengok the E node value untuk anion lah. Lepas tu ada 2 faktor lagi, the concentration of electrolyte dan juga type of electrode. Okay, next. Untuk hari ni saya akan masuk kepada faktor yang pertama.
iaitu the value of a standard electrode. Okay, so macam mana the value of standard electrode ini mempengaruhi faktor pemilihan ionnya adalah, okay, pertama sekali korang kena faham, bila kita nak memainkan faktor the value of a standard electrode, maksudnya di sini adalah kita kena malarkan semua faktor yang lain. Okay, contoh okay, anion kita ada 3 faktor kan. So kalau saya nak korang faham. Okay, pertama inode value. Kedua, concentration of electrolyte. Ketiga, types of electrode. Okay, saya nak gambarkan korang situasi. Kalaulah kita akan pakai faktor the inode value, maksudnya faktor-faktor lain perlu dimalarkan. Maksudnya perlu dihapuskan. Dia tidak boleh menjadi faktor kepada kita punya pemilihan. Macam mana kita nak hapuskan dia? Maksudnya kita tak boleh guna electrolyte yang concentrated. Kita hanya boleh guna yang dilute. Maksudnya dia punya, macam mana kita nak tahu? Okay, daripada tu maksudnya kita akan tengoklah concentration of dia, macam mana kita nak tahu dia tak concentrated. Pertama, dilute, ada perkataan dilute. Kedua, nilai concentration itu rendah, iaitu bawah daripada 1. Okey, 1.0 mol tu dikira concentrated. So macam mana kita nak tahu yang electrolyte yang digunakan itu does not concentrated. Okey, maksudnya dia akan pakai bawah daripada 1 punya value. Okay. So maksudnya tak kisahlah dibagi tu pun atau korang kena suggestkan ke. So sentiasa kena, okay, kalau kita nak menampakkan faktor itu adalah inode value, yang faktor-faktor lain perlu dimalarkan. Saya ulang lagi sekali, faktor-faktor lain perlu dihapuskan. Maksud dihapuskan maksudnya dia tak boleh beri efek kepada tindak balas itu. So macam mana kita nak tak boleh bagi efek? Okay, maksudnya kita kena tak boleh jadikan dia concentrated lah. Macam mana? Satu, daripada kita dilutekan dia, maksudnya kita sediakan yang dilute punya electrolyte. Macam mana nak tahu dia dilute? Maksudnya kita rendahkan nilai dia punya concentration lah, iaitu bawah daripada 1. Sebab 1 mengikut standard LPM, 1 dan ke atas dikira concentrated. Okay, next. Okay, korang kena pastikan juga type of electrode juga tak memberi peranan. Maksudnya electrode yang perlu digunakan adalah untuk kita guna faktor inode value ni, electrode yang perlu digunakan adalah dia mesti guna electrode carbon ataupun platinum sahaja. Dia tak boleh guna metal. Sebab korang akan belajar nanti dalam factor type of electrode, maksudnya penggunaan electrode tu metal, dia guna metal. So ada berlaku perubahan. Okay. So saya ulang lagi sekali, kalau kita nak menggunakan faktor inode value, okay, kalau kita nak menggunakan inode value, faktor-faktor lain perlu dihapuskan dulu, iaitu dengan cara electrolyte tak boleh concentrated, dan ketiga, electrode yang digunakan mestilah carbon ataupun platinum sahaja. Okay, dia tak boleh metal. So hanya carbon atau platinum sahaja. Okay, next. So contohlah ya, tu kita pergi. Okay, so sekarang ni senang je cerita. So sekarang ni ceritanya macam mana? Okay, ceritanya adalah korang dah dapat detect, korang dah pandai detect cation dan anion yang ada. Okay, so maksudnya macam gini. Okay, so kita ada anion, kita akan ada anion untuk lepaskan elektron, betul tak? So kita ada anion, lepas tu kita ada cation untuk lepaskan, untuk terima elektron. Okay, so anion, macam mana kita nak penentuan anion? Untuk siapa lepaskan elektron? Okay, kita daripada inode value. Okay, kita tengok di sini. Kita ada satu series, iaitu ni. Ni. So, sulfate, nitrate, Cl-, OH-, Br-, I-. Okay, so kita susun. Saya susun kat sini. Sekejap, saya guna pen lain. Pen hijau. Okay. So kita susun. Kita ada SO4 tu negatif. Lepas tu kita ada apa lagi? No. Kalau saya lah, kita ada teknik dia macam nak ingat. Kalau saya say no couple NO3
negatif, say no couple, Cl minus, say no couple, okay, say no couple, okay, baru, sebenarnya saya baru reka sebenarnya, baru, Br minus, tak payahlah macam ni, say no couple, okay, beriman. Macam tu lah kot. So kita ada satu ni, maksudnya satu susunan, okay, di mana you must tahu, okay, dan di mana susunan ini adalah macam mana kita nak pilih siapa yang akan melepaskan elektron, kita kena pilih yang paling bawah. Okay, kita akan pilih yang paling bawah. Kita pilih sahaja yang paling bawah. Kenapa kita pilih yang paling bawah? Okay, so kenapa kita pilih yang paling bawah? Jawapannya adalah, okay, kenapa kita pilih yang paling bawah? Sebab di sini. Okay. Ni. E note kita akan pilih E note yang lebih kurang positif. Okay. Meningkatkan kemudahan, the increase discharge of anion at the anode. Okay. So kita akan pilih yang paling bawah sebab E note value dia adalah least positif. Okay. E note value dia least positif. Korang kena faham kan? E note value kan dia adalah maksudnya dia reduction punya potential. So dia kena tak sukalah kepada reduction tu. So dia kena E note value dia kena least positif. Okay. Macam mana cikgu tahu least positif? Sebenarnya dekat korang punya standard electrode potential yang diberi tu, itu adalah tak menyeluruh. Okay. Dalam electrode potential yang betulnya sebenarnya kalau yang korang diberi tu dia tak ada nilai-nilai yang ni. Sulfate, nitrate itu tak ada. Okay, so macam mana adalah dekat Google ada kalau full standard electrode potential yang betul-betul dia ada panjang lagi siri dia. So memadai korang tahu ni je lah, korang tengok pening. Okay, makin berada di atas, makin menuruni ke bawah, E note value dia akan jadi E note value akan jadi lebih kurang positif dia. So bila kurang positif tu yang kita akan ambil. Okay, next. Untuk cation pula. Okay, so untuk cation, saya buat contoh yang kat sini lah. Okay, apa? No. Say no couple okay beriman. Kalau korang ada you got a better idea, just use it. Okay, so this is anion punya. Okay, next cation punya. So kita tahu kita akan pilih yang bawah. Okay, cation. Okay, so untuk cation, cation maksudnya senang. Cation korang pakai yang ini, sebenarnya yang ini tak ada. Kalau anion, kenapa saya perlukan korang hafal? Sebab, sorry, saya tambah kat bawah ni. E note value more negative, ataupun kita panggil less positive. Okay. Kenapa saya suruh korang hafal? Sebab anion punya dalam standard electrode series korang tak ada. Saya rasa tak banyak. Okay, yang ada banyak adalah yang ada yang jadi electrode lepas yang jadi metal tu. Okay, so contoh untuk cation senang. Cation ni maksudnya korang pakai je korang punya standard yang sebelum ni. Okay, ni. Yang ni. Okay, yang ni kan. Okay, yang ni. Okay, kita tahu yang ini adalah yang standard korang guna sebelum ni. Standard yang korang guna sebelum ni. Okay, so kita tahu contoh kita ambil contoh MC. Okay, kita ada series ni. Okay, cuma saya nak korang faham, kita tengok cation tau. Kita tengok cation maksudnya kita tengok belah sini. Kita jangan tengok belah sini.
Okay, sebelum-sebelum ni tu kan yang masa voltaic cell tu kan kita kita guna apa? Kita guna electrode kan. Tu. So korang jangan pening. So kita akan tengok dekat cation. Jangan tengok dekat ni sebab kita nak pilih cation. Okay. So cation belah sini lah. Okay. Okay. Lepas itu cation tugas dia untuk receive elektron. Maksudnya dia akan mengalami reduction. So reduction maksudnya dia sukalah. Dia mesti suka kepada inert value dia mesti maksudnya yang suka. Betul tak? So kita akan pilih siapa? Kita akan pilih yang negatif ke kita akan pilih yang positif? Kita akan pilih yang paling positif. Okey, maksudnya kat sini saya nak bagi tahu korang, anion punya ni dengan cation, dua-dua je kita pilih yang paling kita pilih yang paling bawah. Cuma untuk anion bawah tu maksudnya kurang negatif. Kurang positif. Yang paling bawah ni maksudnya kurang positif ataupun more negatif. Untuk cation yang paling bawah tu kita pilih yang paling bawah juga. Ya, yang lebih bawah juga. Cuma inert value untuk cation, inert value dia adalah more positif. Kena faham. Ingat, anion dia kena tak suka, dia kena tak boleh positif, dia kena tak suka dengan positif. Okey, kalau untuk cation dia mesti nilai inert dia kena yang positif, maksudnya yang suka kepada reduction. Okey, itu je cerita dia. So, tak payah nak pening-pening sangat. Okey, contoh. Jom kita pergi kepada contoh yang ada. Okey, contoh. Okey, contoh kita ada dua. Okey, choose the ions to be discharged from the pairs of ions. Okey, so contoh kita ada hydroxide ion dan juga sulfate ions. Okey, so antara hydroxide ion dan juga sulfate ion, senang je lah. Okey, contoh ya. Contoh. Okey. So sulfate ion dengan hydroxide ion, mana sulfate ion? Okey, kita ada di sini. Dengan OH. Betul tak? So siapa yang kita akan pilih untuk discharge, which is release electron? Tengok ni, kita akan ambil inert value yang more negative ataupun less positif kan. So kita akan pilih siapa? Kita akan pilih hydroxide ion. So hydroxide ion akan terpilih untuk release electron. So bila dia terpilih untuk release electron, terjadilah dia punya persamaan. So persamaannya adalah macam gini. Okay, 4 OH minus 2H2O, 1O2, 4E. Cara nak hafalnya adalah, okey, 4 orang hutan minum 2 air, 1 oren, 4 apple. Okey, saya ulang lagi sekali. 4 orang hutan, minum 2 air, 1 oren, 4 apple. So you kena hafal dia punya persamaan yang terlibat. Okey, next kita tengok lagi. Hydroxide dengan nitrate ions. Okey, semuanya ni dekat anion. Hydroxide dengan nitrate ion. So kita check it out. Okey, terus check it out kat sini. Draw. Yang saya kan itulah masalah terhad. Nak contoh lagi kita buat balik ya supaya kau nampak. Say no couple beriman. Macam tu. Okay, so kita akan pilih yang paling yang lebih bawah. Okay, so antara tadi soalan tadi disebut antara siapa dengan siapa? Okay, hydroxide dengan nitrate ions. Hydroxide dengan nitrate kita ambil ini. Okay, hydroxide dengan nitrate ion. So hydroxide kat mana hydroxide? Okay, hydroxide kat mana? Hydroxide dekat sini. Nitrate dekat mana? Dekat sini. So antara dua ni siapa yang kita akan pilih? Kita akan pilih OH. So bila kita pilih OH, so terjadilah persamaan 4 orang hutan, minum 2 air, 1 oren, 4 apple. Nampak tak dia release 4 electron. Okay, faham? Dan korang jangan risau. Biasanya OH minus, sebab tu saya tekankan korang kena hafal OH minus. Sebab OH minus tu biasa yang akan terpilih sebab kedudukan dia yang lebih bawah, which is mean the inert value dia kurang. Inert value dia maksudnya last
positif. Ingat, tempat elektron keluar ni dia kena inert value dia, tak boleh, dia kena kurang positif. Maksudnya dia tak suka kepada reduction, maksudnya dia suka kepada oxidation. Okey, dia kena less positif. Okey. Itu je cerita dia. Okay, next contoh yang seterusnya. Okay, hydrogen dan juga copper ion. Okay, hydrogen dan copper ion, which is mean kita ada H plus dan juga kita ada Cu2 plus kan, betul tak? Okay, so kita ada H plus dan Cu2 plus. Copy. Saya kita buat besar-besar kat sini ya. Senang korang nak tengok. Okay. Kita ada siapa? Okay, kita check soalan tadi. Dia nak siapa? Okay, dia nak hidrogen dengan copper, hidrogen pun dengan potassium, hidrogen dengan silver. Okay. Soalan pertama tadi. Okay, soalan pertama tadi. Dia nak H plus dengan Cu2 plus. Betul. Next, H plus dengan K plus. Dan yang ketiga, H plus dengan Ag plus, silver ion. Okay. So kita tengok, kalau H plus dengan copper ion, siapa yang akan menang? So kita tengok H plus, mana H plus? H plus di sini. Okay. Copper di sini. Macam gitu. So siapa lebih bawah? Cu2 plus. So siapa yang kita akan pilih untuk terima elektron? So Cu2 plus kita terima. So bila kita terima elektron, Cu2 plus tambah 2E jadi Cu. Okay. Next, H plus dengan K plus. Okay, untuk H plus dengan K plus pula. Okay, kita pilih siapa? Kita tengok H plus mana H plus? H plus di sini. Okay, K plus mana? K plus di atas. So, siapa yang paling bawah? Okay, ataupun inert value dia more positif. Sebab kita bercakap pasal cation tau. Jangan confuse. Anion more negatif. Ataupun less positif. Untuk cation more negatif. More positif. So, kita pilih siapa? Kita akan pilih H plus. Pun kita pilih H plus. So, bila kita pilih H plus terpilih. So, bila H plus terpilih, acana sama je H plus tambah E jadi H2. Seimbangkan. Okay, maksudnya dia hidrogen gas. Okay, dan yang ketiga, okay, antara H plus dengan Ag plus. Okay, H plus dengan Ag plus pula, kita nak pilih yang mana? Okay, kita tengoklah. H plus, kita ada H plus, Ag plus kat bawah. Siapa lebih bawah? Ag plus. So, Ag plus lah yang kita akan pilih untuk terima elektron. So, bila kita pilih, so equation akan pergi kepada siapa yang pilih itulah. Yang komen sembrono pula. So, dia akan jadi Hg plus tambah E Ag. So, you got silver ion menjadi silver atom. Okay, got it. Cara pemilihan untuk anion dan juga cara pemilihan untuk cation. Senang sahaja. So simple. Okay, next kita pergi kepada latihan. Okay, so latihan yang pertama adalah, okay, dia guna apa? Okay, elektrolisis larutan natrium 1% menggunakan elektrod karbon. Itu saya kata, macam mana kita nak detect yang faktor yang kita pakai itu menggunakan faktor yang mana, kita kena tengok. Okay, dia mesti syarat dia elektrod karbon. Dia tak boleh elektrod metal. Dia kena karbon ataupun platinum. Okay, yang kedua adalah dia punya concentrated. Dia punya tu tak boleh concentrated. Okay, dia kena 0.1. Macam mana kita tahu dia tak concentrated? Sama ada dia sebut dilute ataupun dia bagi nilai concentration tersebut, iaitu bawah daripada 1.0. Okay, so contohlah. Okay, contohnya adalah kita ada yang ini. So, saya pun lukis gambar rajah. Okay, saya pun lukis gambar rajah. Saya nak bagi korang nampak. Okay. Cikgu, kan ada 3 gambar rajah kan? Nak pilih yang mana? Okay, ni saya pilih yang random tau. Sepatutnya gambar rajah yang betul, kalau korang perasan dulu, tajuk mana pasal gambar rajah ya? Ingat tak dulu saya pernah ajar pasal gambar rajah? Saya pernah ajar pasal gambar rajah dulu. Okay, ingat tak? Okay, kita ada ni kan? Okay, so maksudnya kalau untuk aqueous, kita akan bermain dengan 2 gambar rajah ni. Kita akan bermain dengan gambar rajah ni dan kita akan bermain dengan gambar rajah ni.
Okay, so macam mana nak tahu gambar rajah nak pakai yang mana? Sebenarnya kita akan pakai yang ada tabung uji ni, kita akan pakai ni kalau ada yang kalau ada menghasilkan gas. So macam mana nak tahu menghasilkan gas? Sebab tu kita sebenarnya kau kena pandai detect dulu siapa ada menghasilkan gas tak. So kalau menghasilkan gas, kita kena guna gambar rajah ini. Kalau tak menghasilkan gas, kita kena guna gambar rajah ini. Itu cerita dia. Molten yang ini, aqueous kita bermain dengan dua gambar rajah ni. Okay, so next, saya akan cuba dulu cuba kita bincang secara, okey. Ni contohlah contoh. Okey, contoh daripada sini. Okey. Okey, ni sepatutnya ada menghasilkan gas kot. Okey, cuma tak apalah, saya buat gambar rajah macam ni dulu. Saya buat gambar rajah supaya korang gambar rajah simple dulu. Okey. Ingat, so dua-dua elektrod ni adalah karbon. Okey, larutan yang dipakai adalah elektrolit yang dipakai adalah 0.1 mol Dm-3, iaitu what is it? Natrium nitrate, which is mean NaNO3. Okey. So detect dulu mana anion, mana anode, mana cathode. Okey, so kita detect. So this is anode, this is cathode. Okay, which is mean anode yang akan berkumpul di sini adalah anion. Betul tak? So anion akan pergi di sini. Okay, anion akan pergi di sini. Okay, so next, jom kita pergi cara pemilihan anion dan juga cara pemilihan anion. So daripada sini kita dapat detect, okay, so kita dapat detect ion yang ada adalah Na plus dengan NO3 minus. So air bagi apa? H plus dan juga OH minus. Betul tak? Okay, so kita ada Na plus, sodium ion, kita ada hydrogen ion, kita ada nitrogen ion, kita ada hydroxide ion. So antara dua ini, ni cation lah. Ini adalah anion. So kita pergi kepada anion dulu. Kita akan tengok siapa yang release elektron. So kita ada NO3 minus, kita ada OH minus. Okay, so kita dah buat siri, ingat tak? Kita ingat balik kita punya siri tadi? No, say apa? No couple, okay, beriman. Macam tu, ikut korang lah. Saya ni secara rawak je saya buat ni. Okay, so kita akan pilih yang paling bawah. Okay, sebab E node value adalah less positive. Okay, so kita akan pilih siapa? So kita ada NO3 minus, kita ada OH minus. So kita akan pilih siapa? Kita akan pilih OH minus. So OH minus yang kita akan pilih. Okay, so ayat ke sini. Okay, so ion attracted dua-dua. Okay, nitrate dengan hydroxide. Betul? Okay, tapi siapa yang akan selected to be discharged? So hydroxide ion is selected. Kenapa? Sebab the value of standard electrode potential E node for hydroxide ion is less positive. Okay? Adalah less positive. Boleh? Okay, so maksudnya apa yang jadi nanti hydroxide ion, okay, so kita akan tahu persamaan yang akan muncul nanti adalah, persamaannya nanti adalah 4 orangutan minum 2 air, 1 oren, 4 apple. Okay, betul. So which is mean hydroxide ion dia release electron to produce water and oxygen molecule. Nampak tak? Sebenarnya menghasilkan gas oksigen. So sepatutnya gambar rajah yang saya kena buat, sepatutnya gambar rajah yang ada tabung uji terbalik tu. Okay. So pemerhatian dia adalah, kau kena tahu, ni akan jadi, biasa kalau keluar ni untung 10 markah. Faham betul-betul. Senang. It's very simple. Senang je. So bila kita akan tengok, half observation sebenarnya tengok kepada hasil. Kalau hasilnya adalah oxygen gas, okay, so gas bubble are released. Sebenarnya sebenarnya kita adalah colorless. Tambah colorless gas bubble. Colorless
gas bubble atau gas colorless gas bubble release. Gelembung gas tak berwarna dibebaskan. So macam mana kita nak uji? Kita kena uji gas tersebut. Confirmatory test tu macam mana kita nak uji betul ke oksigen? Betul, sebab kita tak nampak ada gas dalam tu. Betul tu ke? So kita akan guna insert, ini korang dah belajar dulu. Macam mana nak uji kehadiran oksigen? Insert glowing wooden splinter into test tube. So glowing wooden splinter akan light up, akan menyala. Masukkan. Okay, guna perkataan insert, tindakan. Okay, so apa produk yang terhasil? Tengok ni, produk dia yang terhasil. Okay, oxygen gas. Okay, so jenis tindakan balas yang berlaku, oxidation, sebab dia release elektron. Okay, next, kita tengok untuk cation pula. So cation kita ada Na plus dan juga H plus. So Na plus dan juga H plus. So apa cerita? Tak payah nak membongak-bongak. Jom kita tengok. Jom. Kita tengok. So Na plus kat mana Na plus? Na plus dekat mana pen? Okay. Na plus di sini. Okay, ni Na plus. Okay, saya tak suka korang jarak sampai ambil sampai sini sebab kita tak nak tengok metal, kita nak tengok ni Na plus dengan H plus. Siapa lebih bawah? Kita akan pilih paling bawah, cuma berbeza dengan anion. Anion sebab kenapa paling bawah? Sebab dia less positif. Okay, kalau untuk cation kenapa paling bawah? Sebab dia more positif. Korang jangan banyak cekadak, korang fikir itu je. Okay, more negatif, satu lagi more positif ataupun more negatif tu maksudnya less positif lah. Boleh guna dua-dua. Okay, so kita akan pilih H plus sebab H plus lebih bawah. Okay, so Na plus dengan H plus, siapa yang akan kita pilih nanti? So kita akan pilih adalah tada! Antara dua ni, ini adalah ion yang akan attracted. So kita akan pilih adalah hydrogen ion is selected. Kenapa? Sebab the value of a standard electrode potential in node adalah more positive. Okay, so apa yang jadi? So ini adalah persamaan dia. Nampak tak apa terhasil? Hydrogen gas. So hydrogen ion to receive electron to produce hydrogen molecule. Okay, so bila hydrogen gas terhasil, sepatutnya gambar rajah. Tu saya kata gambar rajah pun sebelah sana pun kita kena guna tabung uji yang terbalik tu. Okay, so sama gelembung gas colorless, ni pun sama colorless bubble gas release. Sebab tu kita kena buat ujian confirmatory, ujian pengesahan sebab kita tak nampak. Ujian pengesahan sebab kita tak tahu. Kita tak nampak nama dia tu oksigen, kita tak tahu benda tu oksigen. Kita tahu dia colorless gas. Okay. So macam mana kita nak uji untuk hidrogen sama, tak hidrogen lain kalau oksigen kayu uji berbara. Tapi kalau hidrogen kita kena guna kayu uji menyala. The lighted wooden splinter. Kita akan masukkan ke dalam mulut tabung uji, lepas tu akan bunyi pop sound ni korang dah belajar dulu. Okey, pop sound akan terhasil. So itu membuktikan ada kehadiran hidrogen. Kalau yang ini, kalau untuk oksigen, kayu uji berbara. Kalau ini kayu uji menyala. So siapa nama produk yang terhasil? Tengok persamaan, iaitu hydrogen gas. So nama tindak balas yang berlaku adalah reduction. So tindak balas yang berlaku adalah reduction. Okey. Boleh? Boleh ke tidak? Boleh faham ke tak? Okey. So saya pergi secara seperti. So habislah untuk faktor E-note value. Itu je faktor untuk E-note value. Okey. Cuma tengok contoh lah. Okey. Contoh yang seterusnya adalah okey, ni kita sembang pasal contoh je. Okey. Contoh yang seterusnya adalah kita guna asid sulfurik. Okey. Dia ditukar electrolyte. Tapi ingat, bila dia nak menggunakan faktor E-note value, maksudnya faktor lain dia perlu malarkan. Iaitu dia akan menggunakan yang tak concentrated, lepas tu elektrod dia mesti carbon. Okay. So, dia guna ni, okay, so kita akan nampak lah. So, daripada H2SO4, apa pecahan ion yang terhasil. Okay. So, antara dua ni, okay, kita ada sekejap yang
Okay. So dua ni sama je. So kita ada ion yang akan attracted. Ion yang kita akan attracted, ion mana? Okay, kita ada dua ion attracted. Okay, so kita ada H2SO4. Okay. Nak senang lukis gambar gajah supaya korang nampak. Macam tu. Nak lukis yang ada tabung uji ketak tu, sebenarnya saya lukis yang ni dulu kat tempat-tempat lain. Kalau soalan suruh lukis gambar gajah tu, korang kena lukis gambar gajah yang proper lah, maksudnya yang dah betul-betul kita nak guna yang mana. Okay, sebab ni kita tak tahu lagi kan, kita just nak tengok. Okay, so this is anode, this is cathode. So anode, yang akan pergi kat anode adalah anion, yang akan pergi kat cathode adalah cation. Betul? Okay, so anion kita ada dua pilihan kat sini, iaitu kita ada H2SO4, dia akan bagi anion SO4 2 negatif dengan OH minus daripada air. Betul? Okay, cation pula, cation H2SO4 akan bagi H plus, air pun akan bagi H plus. So dia hanya ada satu cation je lah, H plus. Okay, dia hanya akan bagi satu cation. So senang sahaja. Siapa akan, so antara dua ni, antara anion, cation sebenarnya tak akan jadi masalah. Cation sebab dia hanya ada satu saja. Sebab tu soalan tak, kalau yang satu macam ni, soalan tak akan tanya kenapa dia terpilih. Soalan memang akan tanya kalau ada dua anion ataupun dua cation, baru dia akan tanya kenapa kita pilih yang itu. Okay, so antara OH minus dan juga sulfate, kita pilih siapa? Okay, sama, kita akan buat series kita. Kita akan nak, macam mana kita nak tengok? Okay, say no couple okay beriman. Okay, so kita akan pilih yang paling bawah kan. Okay, so kita ada sulfate dan juga kita ada OH minus. Okay, so kita akan pilih yang paling bawah. Inode value untuk anion yang paling bawah ni adalah less positive. Okay, so kita akan pilih OH lah. So bila kita pilih OH, persamaan yang akan terbentuk sama je. 4 orangutan, minum 2 air, 1 oren, 4 apple. Okay, H plus pula sebab ni seketul dia je kan yang terpilih. So sama je lah. So dia akan jadi H plus tambah E, H, 2H plus 2 kat sini. Okay, so senang sahaja macam mana caranya adalah, so bila korang nak explain sama je macam sebelum ni, iaitu hydroxide ion yang selected. Kenapa? The value of a standard electrode potential dia adalah less positive. So dia akan release electron to produce water and oxygen molecule. Water and oxygen molecule. Okay, hydrogen dia akan receive electron. Okay, so tak ada dah sebabnya. Kenapa? Sebab memang dah dia je yang ada. Tapi janganlah tu sebab dia je yang ada. Itu bahasa kampung. Okay, itu je. Okay, so seterusnya samalah. Kita akan ada pemerhatian, kita akan ada ujian pengesahan. Lepas tu nama produk, jenis tindak balas yang berlaku. Sama sahaja. Korang boleh baca benda yang sama sahaja. Okay, next. Okay, satu lagi contoh yang terakhir kat sini adalah contohnya adalah di sini. Okay, iaitu kalau kita guna copper. Okay, so kalau kita guna copper, maaf ya, saya teruskan, saya nak habis. Nanti korang tengoklah pelan-pelan. Okay, kita guna copper. Okay, so benda yang tekniknya sama sahaja. Okay, cuma kena tengok kat sini lah. Okay, kita guna copper kan. Okay, so sama je. Saya suka lukis dulu supaya saya nampak. Okay, lukis macam biasa. Lukis. Okay, lukis. Okay, ingat ini mesti electrode carbon. Dua ni kena carbon. Okay. So electrolyte ini mesti kau dilute ataupun kurang daripada 0.1 mol CuSO4. Okay. So senang sahaja. So kita tahu this, okay, kat sini this is an ion akan pergi. This is cation akan pergi. Okay. So senang sahaja. Detect dalam ni. Okay.
cation dan anion. So kita ada anion dia, kita ada Cu2 plus dengan H plus. Lepas tu kita ada SO4 negatif dengan OH minus. Okay. So senang saja kita pilih dulu untuk anion. So anion kita compare dua-dua ni, kita compare. So sulfate dengan OH minus. Okay, sulfate dengan OH minus. Okay, kita pilih siapa sulfate dengan OH minus? Okay, kita akan pilih, ingat kita punya series kita. Kita ada series kan, iaitu say no couple okey beriman. Okey, so kita akan pilih yang paling kita akan pilih yang lebih bawah. So kita akan pilih antara sulfate dengan hydroxide. Kita pilih siapa? Kita akan pilih hydroxide. So hydroxide yang berada lebih bawah. Kenapa? Sebab E node value dia less positive. Okay, so hydroxide ion selected, so the value is less positive macam biasa. So persamaan pun macam biasa, 4 rautan. Gelembung gas yang biasa kita akan gunakan masukkan kayu uji berbara steam gas release. Okay, next dekat cathode. Okay, untuk cathode pun sama sahaja. Okay, kita akan pilih yang lebih bawah. So antara Cu2 plus dengan H plus korang boleh tengok. Bila korang tengok nanti korang akan tengok Cu2 plus yang lebih bawah daripada H plus. Sebab tu untuk hati-hati tak semua H plus yang terpilih. Okay, siapa yang lebih bawah dia akan terpilih. Okay, so Cu2 plus akan selected sebab the value of the standard is more positif. So nilai keupayaan. So bila dia lepaskan bila dia terima elektron dia akan jadi metal. Okay, nampak tak Cu? So bila metal, apa pemerhatian kita? Brown solid deposited. Okay, tak ada ujian pengesahan lah. Metal tidak akan ada ujian pengesahan. So apa nama produk yang terbentuk? Copper. Okay, nama produk kita boleh cakap. Kalau observation kita baru kita tak boleh cakap tu metal. Kita kena beritahu brown solid deposited. Sebab observation kan apa yang kita nampak. So nama tindak balasnya adalah reduction. Okay, so itu sahaja untuk hari ini punya. Okay, so saya akan ada tugasan latihan yang korang akan present menandakan yang korang faham. Okay, saya akan bagi dalam bentuk hard copy di dalam grup nanti. So, terima kasih untuk kerana sudi mendengar. So, saya harap korang boleh slow-slow fahamkan apa yang berlaku. Okay, sekian. Terima kasih. Jumpa lagi.